illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasukhul khaira illa Allah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hadis yang ke-41 daripada hadis yang dibacakan ataupun dihimpunkan kepada kita dalam kitab 50 hadis fadilat amalan. Hadis ke-41, fadilat puasa, memberi makan, berlembut kata dan solat malam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari ala Sayyidina Muhammad, yang tercatat di dalam kitab Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan status hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min dhahriha a'addaha Allahu liman a'tama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa shalla wan nasu niyamun. Di dalam syurga terdapat bilik yang dapat dilihat luarannya dari dalamnya dan dapat dilihat dalamannya dari luarannya. Dalam syurga nanti terdapat bilik yang dapat dilihat luarannya dari dalamannya dan daripada dalamannya dapat dilihat dalamannya dari luarannya. Disediakan Allah untuk orang yang suka memberi makan kepada orang lain, bercakap dengan lembut, selalu berpuasa dan bersolat malam ketika manusia lain sedang tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kat dalam syurga ada satu, salli ala sayyidina Muhammad, ghurfah, satu bilik. Dalam syurga nanti Allah akan bagi dekat kita istana-istana. Dia ada dua jenis. Nabi SAW sebut tentang bangunan dalam syurga ni untuk orang. Yang pertama dia panggil baitun, rumah dalam syurga. Yang kedua dia panggil Musalli ala Sayyidina Muhammad, macam hadis yang kita awal-awal kita baca, man qala qul huwallahu ahad hatta yahtami asyara ma banallahu lahu qasrun fil jannah. Qasrun ini istana. Satu rumah, satu istana. Macam mana keadaan rumah tu? Definitely bukan macam rumah kita. Dan takkan sama macam rumah paling cantik dalam dunia. Rumah paling cantik dalam dunia pun takkan sama macam rumah dalam istana. Apa yang kita nampak di dunia itu bukan dalam syurga. Apa yang terlintas di kepala itu bukan dalam syurga. Syurga ini beyond imagination, di luar daripada kotak akal kita ni. Atas daripada akal kita, itulah syurga. Macam mana cantik, wallahu a'lam. Tapi Allah cerita, Nabi SAW cerita, nanti dalam sama ada dalam istana itu ataupun rumah itu ada bilik-bilik yang bilik ni kalau kita berdiri dekat luar, kita nampak kelibat orang di dalam. Kalau orang duduk dalam, nampak kelibat orang di luar. Pasal apa? Pasal batu batanya itu dibuat daripada permata-permata yang berongga di dalam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, dibuat daripada permata yang berongga di dalam. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak tahu nak imagine, kita nak imagine pun tak tahu, kita nak bagi orang imagine pun tak tahu. Tapi tuan-tuan pernah tengok tak kalau ada dinding-dinding yang dibuat daripada botol kaca tu? Dinding daripada kaca tu. Yang dia bukan nampak, bukan telus nampak macam tu, dia nampak kelibat. Nampak cahaya daripada luar boleh masuk ke dalam. Botol kaca. Wallahu alam, mungkin macam itulah keadaan dia, tapi takkan sama sebab syurga bukan dia. Ikut nak boleh kita nak imagine. Subhanallah, muslimat. Permata tuan-tuan, batu-batu daripada permata. Permata besar ni pun dah berapa juta dah harga dia, tuan-tuan boleh bayang. Cincin kan, Sayyidina Al-Azhar Muhammad. Ini satu dinding, satu bilik itu dibuat daripada batu-batu permata. Cantik tak? Cantik lah. Tak boleh kita nak bayang tuan-tuan, syurga ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah keadaannya. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang akan dapat ni? Siapa yang akan dapat istana yang bilik-biliknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dibuat daripada permata-permata yang berongga? Ini siapa yang akan dapat? Yang pertama dia tuan-tuan, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad liman at'amat ta'ama. Siapa dia tu? Orang yang suka bagi makan pada orang lain. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ingat tak dulu dekat kampung, orang kampung dulu bukan ada pagar, rumah tak ada pagar, betul kan? Betul kan? Rumah sebelah kita dulu, saya ingat kecil-kecil, masuk rumah orang dulu, masuk rumah orang ni, semua padahal bukannya saudara macam maklum ke paklong kan, tak, jiran, tapi semua orang boleh masuk rumah tu. Saya masuk rumah ni, pergi cari mana anak, pergi mana tahu, tengok duduk rumah tu, kena marah dah, siap makan tengah hari kat rumah tu. Tidak ni lah, ni boleh buat macam tu, pergi masuk rumah sebelah, dan pergi cari kat mana, lokap. Allah Rabbi, bergaduh, salli ala sayyidina Muhammad. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Ada seorang sahabat saya, saya kenal dia, salli ala sayyidina Muhammad. Duk tunggu dekat tempat kerja, orang duk cari kat tempat kerja, tak mai. Hari kedua tak mai, hari ketiga tak mai. Kemudian nak kata Allah ni pelihara manusia kan. Allah masuk dalam hati orang ni, rasa nak kena pergi cek. Dia duduk apartmen, dia duduk macam flat gitu lah. Kemudian pergilah cek, ketuk-ketuk bagi salam, dengar budak duduk menangis kat dalam. Ada orang ni, buka je, buka tingkap tu, tengok-tengok dia dah meninggal 3 hari. Muda lagi, umur 30-an, umur awal 30-an, bukan ujung 30-an, awal 30-an. Keluar daripada bilik tandas dia, rebah dekat depan tandas. Anak dia umur 3 tahun duduk dengan dia. Budak tu 3 hari tak makan, tapi Allah jaga. Dekat bau ni berbekas, dia dah meninggal dah. Bila pegang lama-lama dia macam lebam kan. Budak tu duduk goyang ayah dia tu nak suruh bangunlah, ayah bangunlah, bangun. Umur 3 tahun budak, bukan tahu apa lagi ni, sampai lebam dekat bau ni. Nak cerita, jiran pun tak tahu. Dan kita macam tu lah. Tentu agak kalau jadi apa-apa kat kita dekat Loni ni sekarang ni, jiran sebelah ambil tahu tak? Kita pun tak tahu apa jiran kita buat. Dan tak ambil tahu lagi bagus, kita rasa macam tu lah ni. Sungguh tak ni? Macam tak apa nak setuju je. Sungguh kan, misalnya semua bergaduh, bukan bergaduh, lebih baik tak bercakap dan tak ambil tahu daripada bergaduh kemudian. Nah, kita sekarang ni misalnya Allah SWT, apa jadi kat kita pun, kalau jadi apa dekat kita lah rumah, jiran kita pun tak tahu. Dan apa yang jadi kat jiran kita pun kita tak tahu. Kalaulah dengar bunyi apa-apa bising, tuan-tuan, kita tak akan pergi ke rumah dia, kita akan telefon polis untuk pergi cek apa yang jadi kat rumah dia tu. Ni kita lah ni. Betul tak nak? Nak beritahu kata apa? Jiran dah putus hati. Nabi SAW kata apa? Man yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah.
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan jirannya. Nabi SAW sebut. Seorang perempuan, sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki pergi berjumpa dengan Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, apa pendapat kamu tentang seorang perempuan yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia qiyamul lail pada malam hari, dia berpuasa pada siang hari, malam qiyamul lail, siang puasa." Yang ni bukan cerita yang wajib, yang sunat dah ni. Yang wajib apatah lagi. Hebatnya bukan sakat yang wajib, malam qiyamul lail setiap malam, siang puasa setiap hari. Tetapi dia menyakiti jiran dia dengan perkataannya dan dengan perbuatan dia. Kata Nabi SAW, dia berada dalam neraka. Dan bagaimana pula dengan si fulanah ni, orang perempuan seorang lagi ni, dia ni semayangnya yang wajib saja, maktubat saja, puasanya fi Ramadan saja, puasa pun dekat Ramadan saja, semayang sunat pun tak buat, puasa sunat pun tak buat, tetapi jirannya tenang dengan lidah dan perkataannya, dia memuliakan jirannya. Kata Nabi SAW, dia berada dalam syurga. Cerita dia, Nabi SAW suruh kita dimuliakan jiran, tapi kita ni jiran pun tak kenal. Tuan-tuan tahu tak, sallallahu alaihi wasallam, satu amalan yang mak ayah kita buat dulu, yang mak ayah kita dulu selalu duk buat, tahu tak? Petang-petang hantar kuih. Betul kan? Tuan-tuan duk buat tak lah ni macam tu? Buat apa balik kerja pun apa dah. Balik kerja pun pukul berapa dah. Nabi suruh kalau masak biar lebih kuah dia, dia hantar kat jiran sebelah. Ini bukan suruh main-main, tuan-tuan. Bersedekah itu akan menimbulkan kasih. Dia akan jadi kasih oleh Allah Muhammad. Bersedekah itu akan menjadikan berkat. Sebab tu dulu jarang-jarang dengar curi-curi kat rumah. Jarang-jarang dengar benda-benda tak elok jadi dalam kampung. Jarang sangat dengar. Pasal apa? Yang pertama, Allah menyatukan hati-hati manusia dalam kampung tu dengan kasih sayang. Yang kedua, Allah melimpahkan rahmat dan berkat dalam kampung tu. Pasal satu amalan yang kita selalu tengok kecil tapi sangat besar di sisi Allah, bagi makan. Bagi makan. Tuan-tuan tengok berkat tak berkat. Mak kita masak satu je. Saya punya favourite mak saya masak, tuan-tuan, bengkang ubi. Buat masak sendiri bengkang ubi, betul tak? Bengkang ubi masak bukan masak pakai periuk-periuk kita ni. Dia pakai periuk, dia pakai kayu api, kemudian ambil sabut bakar letak kat atas dia. Best tuan-tuan, real lah. Mana nak cari dah lah ni. Kat kampung boleh lah buat. Ni buat kat Pekan lagi ni. Sehari report lagi ni. Asap apa ni, kebakaran. Pembakaran terbuka dia. Allah. Mak masak satu je, potong. Jafri nu pergi hantar rumah Mak Kia, pergi hantar rumah Kak Cah. Kita pun pergi hantar tu bekas. Kadang-kadang mak kita pesan, pergi hantar nak pesan dekat depa, mak nak bekas balik nak, dengan fotografi dia atas. Dengan bracket koma. Maksud apa? Hantar bekas balik tu balas lah. Ini betul sungguh kita pergi hantar. Ni mak nak bekas balik. Tunggu Ustaz, dia pergi basuh bekas, bagi bekas kosong balik. Tak faham-faham mak lahang ni. Kawan rumah sana masak satu jenis, kau ni masak satu jenis, tuan-tuan sekalian. Akhirnya dalam rumah kita ada 5 jenis kuih. Masak satu dapat jadi 5. Bukankah itu berkat? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Bukan? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan semata-mata yang tu. Bagi makan ini, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan bagi dekat dia syurga. Bukan sakat syurga dapat rumah dalam syurga, bukan sakat dapat rumah dalam syurga, rumah yang bilik-biliknya daripada perbata-perbata yang telus mantap. Kita kena buat macam tu. Kita kena biasakan bagi makan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya tak tahu saya nak cadang dekat tuan-tuan macam mana. Tuan-tuan boleh allocate satu hari dalam seminggu yang tuan-tuan pergi cari tempat yang orang memerlukan kepada makanan. Siapa perlu guna? Bagi makan ini bukan tunggu orang miskin. Kena faham elok. Bagi makan bukan tunggu orang miskin. Orang miskin apatah lagi. Orang tak miskin pun dapat pahala bagi makan. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tu jiran-jiran rumah sebelah kita tu, kita masak apa, jangan lupa dekat jiran. Bagi. Mula dah kod. Kalau dulu-dulu tak ambil tahu pun tak apa dah. Kita dah orang mengaji.
Dulu kotlah tak mengaji, tak tahu cara macam mana nak muamalah dengan jiran. Tuan-tuan saya ingat, lah ni dah mengaji. Kita kena ingat, kita ni hidup ni tuan-tuan, nak kena ajak orang dekat agama kita. Hidup ni bukan sakat agama tu untuk kita. Jiran sebelah rumah tu pun terkait dengan agama kita. Kadang-kadang dakwah ni bukan tunggu nak bercakap. Ada orang tuan-tuan sekalian boleh bercakap, cakap lah, ajak orang pada agama. Tapi kadang-kadang ada orang jenis tak mau cakap, tak mau dengar cakap. Kita bercakap lagi dia benci kat kita, kita bercakap lagi dia jauh pada kita. Sebab tu Nabi ajak dekat kita satu benda nama dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak. Ni kita duk main masjid, kita duk harap kawan kita tu main masjid macam kita, pasal dia tudung pun tak pakai. Sebelah rumah kita tu, faham tak? Sebelah rumah pula ni tuan-tuan sekalian, lelaki dia tu selak pendek aja. Tiap hari kita tengok selak pendek tu aja, subhanallah. Lebih pada apek lagi kita duk tengok. Ya, Ustaz Ismail. Dan ini orang-orang yang perlukan kepada dakwah kita. Kita duk orang duk mengaji, kita risau, kita duk tengok dia macam tu pasal kita tahu nanti dia akan diazab. Tapi nak cakap tu tak gamak. Bila nak cakap tu tak mampu, nak harap dia boleh main mengaji sama dengan kita, harap boleh ilmu tu supaya dia berubah. Tapi nak ajak main majlis pun dia tak mau. Bukan dia tak mau, kita tak rasa tak gamak. Bukan jenis kita ni orang bercakap. Maka tuan-tuan, kadang-kadang sallallahu alaihi Muhammad, dakwah ini berlaku dengan perbuatan. Mula-mula pergi bagi makan, mula-mula pergi hantar makanan. Petang-petang aja masak lebih sikit, takkan dia nak kata, takkan dia nak tutup pintu, lock kunci apa semua bila kita tengok kita nak pergi hantar kuih. Hantar kuih satu dalam Tupperware tu, pergi hantar kadang, ni masak lebih sikit hari ni, naklah rasa-rasa. Faham tak? Dia makan tak makan tu lain cerita. Akhlak. Dia bisik kat dia, tak dia buat racun bah. Dia kata apa? Dia buat bergaduh lama dah hari ni tiba-tiba hantar makan, buat racun bah, yang makan. Dia kata, dia makan tak makan tu cerita nombor 2. Paling tidak dia tengok akhlak kita yang baik. Faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bagi makan. Nah, elokit satu hari. Tuan-tuan tengok ada madrasah Ma'at Tahfiz. Pergi hantar makanan. Hantar makanan. Cuma saya nak pesan, orang selalu tuan-tuan, saya ada Ma'at Tahfiz, saya tahu. Kita ada madrasah. Orang selalu anggap Ma'at Tahfiz madrasah ni tuan-tuan tempat longgok makan. Sungguh. Sedih tu tuan-tuan. Mai satu kereta, petang-petang pukul 5 petang, biasa pukul 5 pukul 6 petang macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni ada makan lebih tadi hari ni kami kenduri, ni lauk tak habis. Ni mai nak sedekah. Ya Allah, hina tu. Hina tu kan, kita berasa terhina. Lauk lebih. Orang makan dah makan tak habis, ni kami nak mai bagi sedekah. Saya tanya, agak kalau lah habis lauk ni, nak mai sedekah tak? Tak jawab. Tak jawab. Tidak lah. Maksud dia kalau habis nak sedekah tak? Tak, niat awal tu nak sedekah tak? Tak, kira tak habis. Maksud dia apa? Sisa bekas orang ni kami nak hantar dekat Ma'at Tahfiz. Budak-budak ni menghafal Quran tuan-tuan, 30 juzuk dalam dada depa tuan-tuan. Depa tu mulia di sisi Allah tu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang paling mulia di kalangan manusia ialah orang yang membaca Quran dan orang yang belajar Quran. Orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Tu manusia paling mulia tu. Kamu hantar sisa makanan mai dekat kami. Sampai pernah satu kali tuan-tuan sekalian, waktu tu saya tak ada, saya ingat depa mai hantar makan lebih tuan-tuan, habis cerik-berik satu sekolah. Pasal apa? Makanan busuk dia mai hantar tuan-tuan. Sampai kami hantar depa marah, majlis pejabat kesihatan marah. Tolong saya buat satu notis, kami tidak menerima makanan apa semua. Kalau nak buat sedekah memang bagi tahu awal. Saat esok ni kami nak buat kenduri. Jadi kami memang niat sikit daripada kenduri itu untuk kami sedekah dekat madrasah. Jadi kami tak payah masak. Makanan pun tak berlebih. Dan memang dia niat nak sedekah pun, maka dia siap-siap dengan satu bahagian untuk pergi hantar dekat madrasah. Jadi makanan pun tak rugi, dan makanan pun makanan baru. Betul tak tuan? Tuan cuba buat macam tu. Saya ingatlah kalau ada sekolah madrasah, kalau ada madrasah tahfiz yang duduk dekat dengan tempat tuan-tuan ni, depa tak payah pergi ikhtiar untuk cari makan, tak payah ikhtiar untuk pergi cari duit untuk bagi makan. Tuan-tuan yang duduk ada ni ambil seorang sehari saja. 30 hari untuk depa makan tu, ni berapa orang yang duduk ada ni? Dapat 2,000 ada orang. Ramai sungguh. Tuan-tuan, ambil seorang ambil satu hari je. Tanya ustaz, berapa kos makan? Berapa kos makan satu hari?
salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata dalam 300. Allah 300 sebulan bagi budak-budak tahfiz makan. Ustaz, saya ambil hari ni, setiap satu hari bulan saya punya bagian. Esok pula setiap satu bagian, ustaz tak payah fikir dah mana nak cari duit. Madrasah kami bagi free, mengaji cuma. Saya semua sahabat dekat waris tu, saya kata apa, kalau nak bayar pun, kalau nak bayar jugalah niat bayar makan. Seorang dalam sebulan dalam 300 kos makan. Nak bayar yang tu. Tapi bukan yuran. Niat bagi budak-budak tahfiz makan. Tuan-tuan, kita mana ada tahfiz tak cari. Tolong azam bagi makan. Pasal penghuni syurga. Faham tuan-tuan? Salli ala sayyidina. Tu cadangan saya. Lepas ni lega dah mak tahfiz kat sini. Tunggu kan budak-budak tu Allah. Dia pun makan bukan banyak anak pun. Tak banyak anak pun. Lagi dia makan. Salli ala sayyidina. Nah, salli ala sayyidina. Yang kedua dapat apa tuan-tuan? Yang kedua orang yang akan dapat syurga, yang dalam dia ada istana. Yang istana ni tuan-tuan sekalian, ni batu-batanya daripada permata-permata yang berongga ni. Siapa dia? Orang yang salli ala sayyidina Muhammad bercakap dengan lembut. Bukan lembut macam ni. Siapa? Faham tak? Kami tak sukalah ustaz tu duk cakap kasar-kasar. Kami nak cari yang lembut-lembut. Haram Ustaz lembut kan, ustaz kasar kan, cakap haram tetap haram. Sama je hukum dia, tak berubah. Dan maksud ni apa dia ni? Orang yang bukan jenis kasar. Orang yang bukan jenis cakapnya kuat, cakapnya kasar. Orang dia lagi mengaji, percakapan dia akan jadi lebih lembut. Maksud dia apa? Bila dia bercakap dengan orang, dia menilai hati orang yang nak terima percakapannya. Kalau kita bercakap satu benda kepada seseorang, kita nak deliver satu benda dengan kita bercakap kasar dengan dia, agak-agak dia boleh terima tak? Kita nak maklum pada sesuatu, tapi kasar sungguh percakapan kita. Dengan mata pun tak mau nak tengok, dengan tengok keliling macam tu, dengan suara yang kuat, dengan jerit dia, agak-agak orang boleh terima tak? Ataupun kita bercakap dengan lemah, dengan perkataan yang lembut, misalnya ala sayyidina, bila bersembang dengan orang maksud. Tapi kadang-kadang kita dengar ustaz cakap kasar-kasar dalam majlis. Ustaz cakap kasar dalam majlis ni sebab banyak orang. Ada orang yang jenis tak boleh cakap lembut dengan dia, ada orang jenis nak cakap slow-slow dengan dia. Jadi ustaz tu cakap dalam satu tone. Tapi cuba cakap direct dengan dia, duduk depan-depan dengan dia. Saya yakin dia tak akan cakap kasar macam tu. Pasal apa? Pasal dia akan bercakap sesuai dengan orang yang lemah, orang yang berakhlak. Dia cakap ni tuan-tuan, percakapan dia, perbuatan dia, orang yang berakhlak ni, dia akan letak dirinya, put ourselves in his shoe. Tuan-tuan nak bercakap, tuan-tuan nak berkata-kata dengan seseorang, tuan-tuan nak bermuamalah dengan seseorang, tuan-tuan, Islam ajak dekat kita, letak diri kita di tempat dia. Tuan-tuan suka tak kalau orang cakap kasar-kasar dengan kita? Tak suka, maka tuan-tuan jangan bercakap kasar-kasar dengan orang. Tuan-tuan suka tak kalau orang peri-peri, cakap peri-peri kita? Tak suka, maka tuan-tuan jangan bercakap peri-peri orang. Tuan-tuan suka tak kalau orang bercakap tentang buruk kita di belakang kita? Tak suka, maka tuan-tuan jangan bercakap buruk orang di belakang dia. Macam itulah keadaan tuan-tuan. Letak diri kita di tempat dia. Terasa ada hati kalau kita bercakap macam ni, maka jangan bercakap benda yang menyebabkan terasa hati dia. Sebab kita pun tak suka orang bercakap benda yang terasa hati kita. Anda faham tak ni? Bersikap lembut, bercakap lembut, tidak kasar dan tidak keras. Tapi bukan semua keadaan dia cakap macam tu. Sebab tu Nabi kata man yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja, ataupun kalau dia tak mampu, diam. Ulama sebut bercakap baik-baik ni macam mana? Yang pertama, bercakap yang baik-baik macam mana? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bercakap hanya kepada perkara yang memberi faedah. Oh, tuan-tuan, kadang sekali-sekali jadilah orang warak. Orang warak ni dia timbang apa yang dia nak cakap. Dia nak kata apa, dia timbang. Aku cakap ni boleh jadi pahala atau boleh jadi dosa? Kalau jadi pahala, cakap. Kalau rasa tak boleh jadi apa, ingat. Faham? Yang kedua, dia meninggalkan perkataan yang boleh menyebabkan dosa. Ada bercakap, kalau dia bercakap tu benda boleh jadi dosa, tinggal. Atau benda tu dia tak confirm, boleh
Sah ke sah ni? Tak sah. Boleh ke tak boleh? Betul ke tak betul ni? Maka tinggal sebab takut tak betul. Yang ketiga, adab bercakap-cakap ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah salli ala sayyidina Muhammad, meninggalkan perkataan yang sia-sia, yang tak ada manfaat apa. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia ibaratkan macam ni. Tuan-tuan mau tak mau mesti kena bercakap. Betul tak? Ada seorang orang yang sehari tak bercakap. Sehari tak bercakap. Ada ke? Ada. Kita sebab dia kata, sebab kita ni jenis duduk dalam kalangan masyarakat, kita ni jenis orang bermasyarakat, maka kita mesti bercakap. Kalau tak mau bercakap, kena duduk seorang-seorang dalam hutan. Itu baru tak bercakap. Tapi mustahil kita boleh buat macam tu, kata dia. Maka disebabkan kita mau tak mau kena bercakap, maka pilihlah salah satu daripada 3 percakapan ini. Apa dia? Yang pertama, bercakap yang baik. Cakap yang baik ya? Ibarat dia orang yang bercakap yang baik ni, dia dapat seketul emas. Seketul emas, dia panggil ibarat. Yang kedua, bercakap apa? Bercakap yang sia-sia, benda yang tak ada manfaat apa. Tak ada manfaat apa. Dia cakap pun jadi manfaat, dia tak cakap pun jadi manfaat. Kata Nabi SAW, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu ialah dia meninggalkan benda yang tak ada manfaat untuk dia. Bila nak bercakap, berasa macam cakap pun tak ada manfaat apa, baik tak payah cakap. Faham tak ni? Ibarat dia kalau kita bercakap benda yang tak ada manfaat ni, macam ketui emas yang sepatutnya kita dapat tadi, ambil ketui emas tu, tak tepi, ambil ketui tanah, letak kat depan kita. Rugi tak? Rugi lah. Memang kena bercakap. Dan nak bercakap juga. Memang nak kena bercakap. Nak pilih ketui emas ke pilih ketui tanah? Emas lah sepatutnya. Tapi tak nak bercakap juga. Ketui emas tu tolak tak tepi, ambil ketui tanah tu mebuh kat depan. Rugi tak? Rugi lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang tu sebab tu tengok dalam grup WhatsApp tu, dan tengok, ya Allah. Tuan-tuan tengok orang yang grup WhatsApp geng Masjid Ar-Ridwan, okey. Yang tu hantar atas kira kuliah apa semua. Tu yang duduk geng sekolah tu, geng alumni ni apa semua. Ya Allah, Sayyid Muhammad. Jemputan walimatul urus kita tengok. Alhamdulillah, Sayyid Muhammad. Kawan kita ni nak kahwin dah. Buat di Swiss Hotel. Dahsyatnya buat di hotel dahsyat. Sayyid Muhammad. Faham tak? 2 ekor kambing golek lah apa semua. Kita baca ni bersungguh baca. Salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Pakaian hari tu, pakaian seorang lelaki berpakaian apa ni, bersampin lah apa semua, songkok yang muslimat menutup aurat dengan sempurna lah apa semua tu. Ada tema pakaian lagi hari tu, semua pakai coklat-coklat apa semua. Subhanallah, baca sampai hujung. Apa salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Ahad, tarikh belum dibuat keputusan lagi sebab duit tak ada lagi. Kita geram sungguh, kita mangkuk ayu sungguh kawan ni. Memakin jela-jela apa semua. Faham tak? Buat penat aku baca, ya subhanallah. Tuan-tuan, agaknya waktu dia menulis tu, dia ambil masa berapa lama untuk type? Tidak. Kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi, dalam mensyarahkan hadis tadi ni, dia kata apa? Ingat bahawa setiap detik itu akan disoal oleh Allah. Bukan sakat dia duk type tu, dia share pula tu. Bila dia share tu pula, subhanallah, kita yang dapat ni, kita belanja katalah 2 minit untuk kita baca tu. Satu grup ada 200 orang. 200 kali 2 minit, 400 minit dia telah membazirkan waktu orang lain selama 400 minit. Kita pula ni dapat, selaka sungguh dan dia perkenal aku. Kita pun tuan-tuan sekalian perkenal orang lain pula. Ada 80 grup. Semua tag. Ya Allah tuan-tuan, satu grup 200 orang, 10 grup dah 2000 orang, yang setiap 2000 orang itu membazirkan 2 minit. Ada 40,000, 400,000 minit yang telah dibazirkan, dan Allah akan soal pasal apa hamba ini. Memang Allah SWT. Tuan-tuan, dia lihat apa? Ada kejutan. Sila scroll di bawah. Kita pun scroll bawah. Scroll.
Sampai apa? Scroll lagi. Last sekali kat bawah dia kata apa? Tahniah, anda telah mencuci skrin handphone anda. Sebab aku tak empuk telefon ni. Sebab beli sendiri. Tak ada kerja. Ni, orang yang Islam dia cantik, dia takkan buat macam ni. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan cantik tak cantik? Min husnil Islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seseorang yang ada dalam tubuh orang tu, ialah dia takkan buat benda yang tak ada manfaat. Asal benda tu manfaat tak? Tak manfaat. Tinggal. Biar orang lain forward. Biar orang forward. Bukan aku tak forward. Sebab tu kadang-kadang jadi Ustaz Ahmad silent reader dalam grup itu lebih baik kadang-kadang. Tidak ni daripada duduk merepek dalam ramai-ramai tu tuan-tuan dia tik sana atas tunggu kawan ni. Subhanallah tuan-tuan, ya Allah, nak main pada-pada lah. Subhanallah. Faham lah. Itu berhati-hati nah. Waktu nak hantar bapa nak forward apa, tengok kalau yang benda tak dimanfaat jangan forward. Dia pilih biar orang forward lah. Sallallahu alaihi Muhammad nah. Apatah lagi benda yang boleh menyebabkan fitnah. Geng-geng muslimat okey, geng-geng lelaki-lelaki ustaz-ustaz lain yang duk mengajak. Bukan saya lah, ustaz lain. Saya tolong cakap bagi pihak depa. Tuan-tuan tahu tak, setiap kali kita kuliah, kita menyampaikan ilmu, tiba-tiba selepas majlis ilmu orang salam, kata apa? Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan tahu tak betapa besarnya hati perkataan sikit tu? Sikit je perkataan. Terima kasih Ustaz. Allah, saya tak tahu macam nak runtuh hati. Macam nak menangis tau. Pasal apa? Orang hargai apa yang kita cakap. Nampak tak? Tapi kita salam dengan Ustaz pun tak mau. Tengok. Ustaz Ahmad. Kita nak start kuliah, bangkit masuk kan yang tadi kan, contoh memang mai tu tadi ni memang nak dengar ustazah saja, bukan nak dengar saya. Tapi subhanallah bila saya duduk tu bangkit lipat meja, metok kata tu, Allah berasa hati ni, Allah benci sangat kot. Macam itulah berasa ni. Nak buat macam mana manusia, manusia kan tak. Kadang-kadang duk pujuk hati lah, kata orang ada urusan. Memang ada urusan. Mungkin kita faham dia ada urusan. Tapi nak cerita manusia, kalau tuan-tuan main duduk kat depan tiba-tiba orang bangkit, tuan-tuan rasa apa? Terasa kan? Walaupun kita tahu, saya yakin yang keluar tu semua ada urusan daripada ada kerja apa semua. Saya yakin. Tapi nak cerita, bayangkan bila kita hantar satu adab kita dalam kita menerima ilmu, buat apa? Appreciate. Bila nak paling tidak bagilah. Ataupun jawab kata tu, terima kasih atas nasihat. Nak type panjang sangat tengah duk buat kereta, like sudahlah. Bukan mak senyum ke apa semua. Kalau buat memang tazkir apa, bukan mak menangis teriak ke. Kalau gambar cerita tentang neraka, bukan mak terkejut tu ke. Ikutlah, pandai-pandai lah tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Nak tunjuk penghargaan atas ilmu yang kita terima. Faham tak? Bercakap yang baik-baik. Dan yang berikutnya tadi apa? Yang pertama tadi bercakap yang benda manfaat. Kemudian yang ketiga meninggalkan benda yang bercakap menjadi berdosa. Yang ketiga meninggalkan benda percakapan yang sia-sia. Dan yang keempat, wajib bercakap dalam mengajak kepada ma'ruf dan meninggalkan perkara yang mungkar. Nah, amal ma'ruf dan mungkar kena bercakap. Kadang-kadang tak mampu untuk bercakap, buatlah bilhal. Yang ni maksud dengan akhlak. Ini disebut kata tadi ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Yang ketiga, orang yang akan dapat syurga yang di dalamnya ada istana yang batu-batunya daripada permata-permata yang berongga. Apa dia tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang selalu berpuasa. Yang ni pun berat. Subhanallah. Saya tengok satu benda lah tuan-tuan, orang rajin puasa ni orang perempuan. Sungguh orang lelaki susah pun nak puasa. Seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhulul jannah yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tolong bagi tahu dekat saya satu amalan yang akan mendekatkan saya kepada syurga dan akan menjauhkan saya daripada neraka. Tolong ya Rasulullah. Rasulullah tuan-tuan kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laqad sa'alta 'azim. Ni benda yang kamu tanya ni besar sangat ni. Benda yang kamu tanya ni besar sangat. Tuan-tuan tengok ni cerita hebatnya Nabi SAW.
Orang tu tanya benda simple, dia bukan ada apa. Rasulullah tu saya beritahu saya benda masuk syurga. Nak buat amalan apa masuk syurga? Buat amalan apa supaya jauh daripada neraka? Respon Nabi ni dahsyat sangat. Benda yang kamu tanya ni besar sangat ni. Tak ada maksud apa. Maksud dia tengok macam mana Nabi appreciate sahabat dia. Kenapa? Macam mana Nabi appreciate sahabat dia? Tanya ni bukan tanya main-main. Kadang-kadang kita ni bila orang tanya nak tanya Ustaz ni apa soalan apa amalan beli ni, kita jawab apa? Macam ni pun ada orang tanya lah. Kan? Tuan-tuan boleh bayang tak kawan tu berasa macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Takkan yang ni pun tak tahu kot. Tak, benda simple saja soalan, tapi Nabi appreciate sangat orang yang tanya, berbunga-bunga hati dia. Tu nak cerita akhlak Muslim. Dia nak bercakap, dia nak communicate, dia nak muamalah dengan orang, dia letak diri dia di tempat orang tu. Aku nak cakap ni dia rasa hati tak? Apa perasaan dia? Kadang-kadang sekadar dengan senyuman je tuan. Senyum pun dah cukup dah bagi orang rasa seronok dengan kita. Tengok sini, ni muka cukup je semua. Muka tu ya Allah macam tak puas hati, macam nak balik cepat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Senyum dah cukup dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata apa? Dia akan dipermudahkan kepada orang yang dipermudahkan Allah atasnya. Maksudnya amalan ni walaupun berat, tapi kadang-kadang ada orang dapat kemudahan. Sebab tu risau tuan-tuan, satu benda ni nama taufik, tuan-tuan minta Allah bagi dekat kita. Taufik. Kata ulama, ada amalan yang Allah akan permudahkan kepada seseorang bila Allah kasih dekat dia. Tuan-tuan nak buat sembahyang duha kan? Ada orang memang nak buat sembahyang duha tapi tak pernah lekat sembahyang duha. Ada? Walhal dia lapang, dia bukan ada apa. Tuan-tuan bisa dengar tak tentang istighfar? Nabi suruh kita istighfar sehari 100 kali. Dengar tak? Semua dengar tak? Berapa orang yang buat? Takkan langsung tak ada masa untuk istighfar? Ada. Siapa kerja kat tangan? Tak ada seorang pun kerja. Astaghfirullahalazim. Sungguh kan ni? Apa ni biar betul. Seorang je angkat tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sibuklah ustaz kerja, mana sempat nak duduk istighfar macam tu. Saya nak tanya, setengah jam dalam kereta, daripada start kereta sampai tempat kerja, tu bukan masa lapang tu? Masa lapang? Tapi siapa tak buat? Ada orang yang Allah permudah, ada orang yang Allah tak beri kemudahan dia untuk buat ibadat. Sebab tu risau. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyud du'a'i afdal? Apa doa yang paling afdal ya Rasulullah? Dalam banyak-banyak doa yang kita nak, tuan-tuan, semua ada hajat, masing-masing semua ada hajat. Nak yang tu, nak yang ni, rumah tangga macam tu, rumah tangga macam ni, anak-anak macam tu, anak-anak macam ni, macam-macam hajat kita. Lagi tua kita lagi banyak hajat kita. Dan sungguh dulu waktu muda-muda dia panggil happy go lucky. Tidak ni? Tak ada fikir apa, relax je, start kereta, wah, pergi duduk tepi pantai, orang pergi makan, ikut suka apa semua, happy go lucky. Banyak benda tak fikir. Bila main anak seorang, main anak 2 orang, main anak 3 orang, main cucu pula, makin banyak fikir, makin banyak fikir. Maksud dia, bila banyak fikir, banyak tak nak minta kemudahan daripada Allah? Banyaklah benda nak minta. Tapi subhanallah, Rasulullah kata apa? Doa yang paling afdal sekali, yang paling tinggi sekali kamu nak minta. Banyak benda nak minta, tapi yang paling tinggi sekali kamu minta al-afu, minta ampun. Minta ampun dan minta wal afiyah fi dunya wal akhirah, dan minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Pasal apa nombor 1 sekali minta ampun? Pasal apa nombor 1 sekali minta ampun? Pasal yang masalah yang duk main macam-macam, yang memeningkan kita, yang merunsingkan kita, yang memberi kesempitan kepada kita, itu semua kadang-kadang disebabkan oleh dosa yang pernah kita buat. Tu pintu dia. Semua dosa semua. Ya Allah, anak macam-macam buat perangai, ya Allah, setiap hari saya duduk menangis, ya Allah, ni bangun malam-malam ni pasal apa ni, anak ni buat macam-macam kat saya sedih, ya Allah. Ni macam itulah mak kita menangis dengan kita dulu ni. Dosa kita pada mak kita. Tidak ni? Pasal apa yang anak saya lihat ni, pasal apa yang sampai dia tak mau semayang ni, pasal apa dia marah, pasal apa dia paling muka dekat saya.
Bukankah itu kerana dulu waktu kamu bekerja, kamu duk mengambil duit-duit yang subah yang kamu bagi anak-anak kamu makan? Semua duk kek dengan benda yang kita duk buat dulu-dulu, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata apa? Nak selesai semua masalah, minta ampun. Siapa yang melazimi istighfar, kata Nabi SAW, maka Allah akan melepaskan dia daripada kesempitan. Sempit, Allah lepas. Allah lapangkan. Salli alaihi wasallam. Sakit, Allah sembuhkan. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Cerita dia, tuan-tuan, masalah Allah selesaikan, kesempitan Allah lapangkan, tak tenang Allah akan permudahkan, dan salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan bagi rezeki padanya daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Faham tak ni? Ya, istighfar. Waktu Imam Ahmad bin Hanbal zaman dia, Imam Ahmad bin Hanbal ni, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, dia satu hari dia terasa teringin nak pergi ke kota Basrah di Iraq. Distance tu sangat jauh. Dia cerita ni waktu dia dah tua dah. Waktu dia dah lanjut usia tu, dia dah tua dah. Dia cerita pengalaman dia waktu muda dulu ni. Satu Iraq tu kenal akan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang muhaddits, orang yang menghafaz banyak hadis. Juta hadis dia hafaz. Tapi orang tak tahu muka Imam Ahmad ni macam mana, pasal waktu tu tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Facebook tak ada, WhatsApp tak ada. Orang kenal nama dia tapi orang tak tahu muka dia. Orang yang tahu muka dia ialah orang mengaji dengan dia, ya lah. Satu hari dia kata, timbul keinginan dalam hatiku untuk aku ni pergi ke Basrah. Dan aku tak tahu pasal apa. Lalu, tuan-tuan, dia pack barang dia, siap musafir, dia pun berjalan pergi. Jauh perjalanan tu sampai dia sangat letih. Bila dia sampai ke Basrah, dah tak tahu arah tuju nak pergi mana. Tuan-tuan, agak ke mana dia pergi? Masjid lah. Faham tak? Kalau kita pergi mana agak? Restoran. Pergi masjid. Duduk mayang maghrib, i'tikaf sampai mayang isyak. Dia tak tahu arah ni. Siapa? Tapi duduk rasa berat nak kena main sini, tapi tak tahu siapa. Duduk sampai isyak. Elok sampai waktu isyak, dah habis semua isyak, semua buka balik Dia tak tahu arah nak pergi mana, tak duduk masjid. Mai Tok Siak ni boleh tahan. Syekh buat apa ni? Panggil Syekh. Panggilan Syekh itu sebenarnya dengan dua maksud. Yang pertama, orang tua dia panggil Syekh, walaupun dia tak ada ilmu, orang Arab. Yang kedua, orang muda yang banyak ilmu juga dia panggil Syekh. Jadi maksud Syekh ni bukan panggilan untuk orang alim saja, dan orang tua-tua pun dia panggil Syekh juga. Oh Syekh, kamu buat apa kat sini? Dia kata, aku musafir, aku letih, aku nak berehat. Oh tak boleh. Tempat ni tak boleh rehat-rehat. Keluar. Boleh tahan Tok Siak ni. Kalau kita mau sebaku. Tak boleh. Tak boleh duduk masjid, duduk luar. Keluar. Dia pun kena berat hati dah, masjid pun tak boleh duduk. Duduk dekat koridor tu. Duduk kat koridor sandak. Ni buat apa kat sini pula ni? Nak rehat dekat sini lah. Oh tak boleh. Dalam pun tak boleh, luar pun tak boleh. Keluar. Tu dia, tuan-tuan, boleh tahan bayar gaji mahal gaya seterusnya ni. Subhanallah. Halau. Keluar dia sedih ni, keluar. Duduk keluar tu, tuan-tuan, tiba-tiba nampak ada seorang lelaki nampak peristiwa tu. Dia panggil, "Wahai Syekh, pasal apa ni?" Dia kata, "Aku nak iktikaf kat masjid tu, tak bagi, suruh aku keluar." Tak apa, keluar. Memang tak apa.